Kegagalan pemuda amanah menguasai naratif politik dalam kalangan pengundi muda perlu diakui kepimpinan sekarang. Timbalan Ketua Pemuda Amanah, Razak Rizwan berkata, sepatutnya menguasai naratif Melayu Islam dalam pengundi muda terutama blok pengundi baru serta pengundi atas pagar. Katanya satu perubahan radikal perlu dibuat supaya pembaharuan dalam parti khususnya Sayap Pemuda dapat direalisasikan. Ini berdasarkan kepada kegagalan pemuda dalam Pakatan Harapan, khususnya pemuda amanah untuk menguasai naratif politik dalam kalangan anak muda ketimbang pemuda PN yang dapat dilihat dalam pilihan raya umum dan negeri yang lalu. Menurutnya, kepimpinan pemuda amanah perlu dibarisi muka baru dan calon berkualiti yang berada di luar lingkungan kepimpinan sedia ada. Katanya pemuda amanah sepatutnya berperanan besar dalam menarik pengundi muda Melayu, tapi rekodnya tidak memberangsangkan. Langkah penting harus diambil adalah menampilkan muka-muka baru bagi menerajui kepimpinan dengan melihat cara menyeluruh calon-calon berkualiti yang mungkin berada di luar daripada fokus kepimpinan Pemuda Amanah Nasional sedia ada. Perlu pasukan yang lebih berwawasan, mantap dan proaktif bagi memastikan undi muda Melayu tidak terus hilang dari penguasaan amanah dan Pakatan Harapan. Jelasnya lagi, disebabkan faktor kegagalan ini, dia secara terbuka mengumumkan tidak akan bersaing untuk jawatan dalam Pemuda Amanah. Razak merupakan timbalan Ketua Pemuda Amanah dan juga bekas calon PH bagi Parlimen Tasik Gelugut pada PRU ke-15. Pada 26 Oktober lalu, Ketua Pemuda Amanah Nasional Muhammad Hasbi Muda telah menyatakan minat untuk dipilih sekali lagi ke jawatan sama menjelang pemilihan di Konvensyen Sayap Pemuda Amanah Nasional yang akan berlangsung November ini. Dalam perkembangan lain, Amanah Kawasan Temerloh menyatakan sokongan mereka kepada Presiden Muhammad Sabu. Ketua kawasannya Azizul Shah Muhammad Nur berkata, Muhammad telah menjalankan tugas yang baik dalam mengemudi hala tuju parti selain hubungan baik dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, ketika PH berdepan dengan isu pengkhianat dalam langkah syarikat, Muhammad bekerja keras mengekalkan perpaduan dalam gabungan itu. Katanya dia sentiasa bekerja keras membantu Perdana Menteri mengukuhkan kerajaan dan parti. Hubungan amanah bersama UMNO semakin akrab, termasuk bersama parti-parti lain dalam kerajaan perpaduan. Mengulas selanjutnya, Azizul yakin ahli amanah dan perwakilan akan membuat penilaian dengan bijaksana pada pemilihan Disember nanti. Katanya pemilihan dan pertandingan dalam parti adalah proses matang dan demokrasi. Namun biarlah Mat Sabu kekal menghabiskan pengganti akhirnya sebagai Presiden. Peranannya masih diperlukan sebelum peralihan kepada pemimpin baru parti yang pasti akan berlaku bila tiba masanya. Terdapat sekurang-kurangnya 3 nama yang berminat untuk bersaing dan menawarkan diri menjadi Ketua Pemuda Amanah Nasional setakat ini. Timbalan Ketua Sayap Amanah itu, Razak Rizwan berkata, selain Muhammad Hasbi Muda yang juga ketua sekarang, hasrat tersebut juga disuarakan adun batu 3 di Shah Alam, Daniel Al-Rashid Harun Aminah Rashid. Calon ketiga, kata Razak, merupakan Exco Pemuda Amanah Nasional dan bukan bertaraf wakil rakyat, namun sudah giat bergerak aktif secara di belakang takbir. Katanya, tapi dia sudah mendapat sokongan daripada beberapa pemuda amanah negeri. Tambah Razak, dia juga sudah membuat keputusan untuk bersama calon ketiga tersebut kerana mereka berkongsi hasrat dalam parti iaitu mahu membawa pembaharuan kepada pemuda amanah. Bagaimanapun, Razak enggan mendedahkan identiti calon berkenaan buat masa ini. Bagaimanapun, menurut sumber dalaman, calon ketiga yang sedang mengintai peluang menawarkan diri mengetuai pemuda parti itu ialah Exco Pemuda Amanah Perak, Azhar Rahman. Pada 27 Oktober lalu, Razak mengkritik Hasbi apabila mendakwa sayap parti itu perlu segera lakukan perubahan selepas gagal meraih sokongan pengundi muda dan membawa naratif Melayu Islam untuk menyokong PH. Justru katanya satu perubahan radikal perlu dibuat supaya pembaharuan berkenaan dapat direalisasikan. Mengulas lanjut, Razak berkata, kepimpinan sekarang perlu berjiwa besar dan berani mengambil tanggungjawab atas kelemahan sekarang, bukan menyatakan minat untuk mempertahankan jawatan. Katanya amanah adalah parti Melayu Islam dalam PH. Kalau ada yang patut mengambil tanggungjawab dan berada di depan mempertahankan naratif bahawa PH bukan musuh Melayu dan Islam, ia adalah pemuda amanah. Namun tiada pemimpin yang berjiwa besar yang mahu mengakui kegagalan itu. Bahkan pemimpin sekarang mahu pertahan jawatan, bukannya memberi laluan kepada orang lain. Pemuda amanah tetap berada dalam pendafian dan menganggap parti berada dalam keadaan cukup baik. Konvensyen Pemuda Amanah dijangka berlangsung November dan perwakilan akan memilih seramai 27 orang calon untuk mengisi jawatan di peringkat nasional. Mereka kemudian akan berundi sesama sendiri untuk menentukan siapa yang patut dilantik memegang jawatan utama, termasuk ketua dan timbalan ketua pemuda. Kata Razak, keinginan pemuda amanah untuk mengelak persaingan dalam parti adalah sikap mundur sehingga menutup ruang pada pembaharuan. Katanya soal pertandingan atau pertembungan sepatutnya tidak keluar dari mulut pemimpin muda. Pertandingan atau persaingan adalah lumrah dalam mana-mana organisasi demokrasi. Suasana Dewan Rakyat kecoh selepas Syahidan Kasim, Perikatan Nasional Arau mendakwa Jimmy Puah
Pakatan Harapan Tebrau sebagai menyokong Israel. Kata Syahidan, dia mahu Parlimen membuat pendirian yang jelas mengenai isu krisis yang sedang berlangsung di Gaza itu. Katanya contohnya Tebrau membuat pandangan sokong Israel. Apakah dia seorang sahaja menyokong Israel? Saya minta kerajaan bawa usul nyatakan pendirian kita tentang pembunuhan yang dilakukan Israel ini. Dakwa Syahidan pendirian dibuat puak itu sudah tular. Bagaimanapun Syahidan tidak memberikan penjelasan lanjut mengenainya. Kenyataan dibuat Syahidan itu mendorong Puah bangkit dan menafikan kenyataan bekas Menteri Besar Perlis berkenaan. Dia yang juga ahli Parlimen mewakili PH mendesak Syahidan agar menarik balik tuduhan yang dilemparkan. Timbalan Speaker Alice Lau kemudian meminta Syahidan mengemukakan bukti untuk menyokong dakwaannya ke atas Puah. Syahidan kemudian mendakwa dia tidak menuduh Puah memberikan sokongan kepada Israel dan gembira juga kenyataan yang dibuat itu tidak benar. Katanya dia telah diviralkan sokong Israel. Jadi dia tarik baliklah. Kalau tak betul, bagus. Alhamdulillah. Bukan kita nak menuduh, kita bukan perangai macam you all, kamu semua. Tuduh orang tidak henti. Tapi kerajaan sendiri kena keluarkan pendirian. Pertikaian itu menyebabkan keadaan dalam Dewan Rakyat menjadi kecoh apabila beberapa ahli parlimen di blok kerajaan terus mendesak Syahidan menarik balik dakwaannya itu jika tidak mempunyai bukti. Antara yang kedengaran bersuara ialah Syahrizan Johan, Pakatan Harapan Bangi dan Awang Hashim Perikatan Nasional Pendang. Syahidan akhirnya menarik balik kenyataan itu selepas diarahkan Lau. 12 wakil rakyat PKR yang sebelum ini menggesa pelaksanaan Minggu Solidariti Palestin di sekolah dikaji semula, berkata pendirian mereka telah disalah tafsir. Dalam kenyataan, mereka menyuarakan kecaman terhadap kezaliman Israel terhadap rakyat Palestin dan menggesa PBB mengenakan sekatan perdagangan dan ekonomi terhadap Israel selain memastikan bantuan kemanusiaan sampai ke Gaza. Mereka juga berkata kebimbangan mereka sebelum ini berhubung apa yang disifatkan sebagai unsur ekstremis dalam Minggu Solidariti Palestin tidak seharusnya dilihat sebagai menentang Palestin mahupun menyokong Israel. Katanya ada antara kami yang telah menyatakan penentangan kami terhadap kezaliman Israel di Parlimen dan malah dipentas antarabangsa. Gesaan mereka sebelum ini menerima kencaman beberapa pihak, antaranya PAS dan Pemuda UMNO yang mencadangkan agar kerajaan menghantar mereka menyertai misi kemanusiaan di Palestin agar dapat melihat dengan lebih jelas tentang keadaan di sana. Mereka membidak Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan yang menggesa mereka untuk lebih berhati-hati dalam perkara itu tidak dilihat cuba memberi gambaran salah berkenaan perjuangan rakyat Palestin. Katanya dakwaan Taqiyuddin bahawa naratif yang kami ambil adalah bersamaan dengan propaganda Media Barat adalah dangkal dan berniat jahat. Ia juga mencerminkan pendekatan politik sempitnya iaitu sebarang cadangan konstruktif akan dilabelkan sebagai pendukung pihak lain. Momokkan ini tidak membantu dalam meraih sokongan semua lapisan masyarakat untuk menyokong perjuangan Palestin. Perjuangan Palestin bukan perjuangan agama sahaja tetapi juga merupakan perjuangan kebebasan dan hak rakyat yang tertindas. Mereka menegaskan wacana membina penting untuk meluaskan sokongan terhadap Palestin di kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama di Malaysia. Katanya kami hairan Taqiyuddin tidak pernah memuji tindakan kerajaan dalam menangani kezaliman Israel di Parlimen baru-baru ini. Sekarang tiba-tiba cuba mencetuskan polemik dengan dakwaan yang tidak berasas. Mereka berkata PKR tidak mengambil pendekatan fasis dalam mana-mana isu atau apabila berlakunya perbezaan pendapat. Apatah lagi isu yang menggoreskan hati seperti perjuangan Palestin. Katanya dokumen kami adalah sejajar dengan matlamat perjuangan PKR iaitu kemuliaan insan dan kebebasan asasi. Pendirian tegas kami ialah tidak akan menyokong sebarang gerakan apartheid. Kami sekali lagi ingin menyatakan sokongan dan bersedia membantu inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan dalam memperjuangkan kemanusiaan dan solidariti kepada rakyat Palestin. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Kin Sing menyelar anggota pembangkang Datuk Mas Elmayati Samsudin yang menggunakan Islam sebagai hujah mereka dalam melemparkan tuduhan terhadapnya. Katanya, janganlah guna isu yang bukan-bukan. Contohnya, ahli Parlimen Majlis Tanah kata saya mabuk, saya minum, saya nak kata bahawa saya bukan orang Islam, saya minum apa salahnya? Saya pergi ke Pelangai sana semasa pilihan raya kecil. Mereka ajak saya menyertai festival Tanglong. Saya minum, saya bermain dengan budak-budak macam orang gila sikit. Apa salahnya? Kalau saya orang Islam, memang saya tak boleh buat macam itu. Tapi saya bukan Islam, maka saya boleh buat. Pada 16 Oktober lalu, Mas Elmayati secara sinis menegur Tiong yang dianggapnya tidak sesuai menjalankan tugas sebagai menteri yang menjaga hal ehwal pelancongan, seni dan budaya. Berdasarkan video yang dikongsi oleh Tiong di akaun Facebooknya. Mas Elmayati mempersoalkan sama ada Tiong mahu memperkenalkan Malaysia dengan cara mabuk dan menari di khalayak ramai. Tiong ialah Presiden Parti Demokratik Progresif Sarawak, ahli Parlimen Bintulu dan Adun Dudong. Angkatan Tentera Malaysia sentiasa bersiap-siaga sekiranya terdapat sebarang keputusan atau mandat untuk digerakkan sebagai tentera pengaman ke Palestin, kata Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan. Menurutnya, ia termasuk persediaan
pasukan pengaman Batalion Malaysia Negara yang bertugas di bawah pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan sekiranya diperlukan segera antaranya bagi tujuan evakuasi rakyat Malaysia di kawasan terkesat. Katanya biarpun sehingga kini tiada sebarang keputusan mengenai perkara itu daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kita tetap bersedia malah kementerian ikut rapat perkembangan di Palestin serta bekerjasama dengan kementerian luar. Jadi kalau kerajaan kata hantar tentera ke Palestin, kita akan ikut kerana sebarang keputusan untuk itu bukan dalam bidang kuasa Kementerian Pertahanan. Sebaliknya tertakluk kepada kementerian luar. Muhammad berkata sebarang keputusan untuk menghantar tentera ke Palestin secara unilateral memerlukan penilaian rapi daripada pelbagai pihak, termasuk negara sekitar di kawasan yang bergolak. Dalam pada itu, Muhammad berkata, beliau akan membawa isu berkaitan Palestin pada sesi perbincangan dengan Menteri Pertahanan ASEAN pada minggu depan sebagai topik sampingan bagi mendengar suara negara-negara rantau itu berkaitan konflik berkenaan. Katanya, kita nak dapatkan suara ASEAN kerana kita ada satu pegangan iaitu ASEAN Centrality. Sekiranya semua negara ASEAN bersetuju untuk kita hantar tentera ke Palestin di bawah panji PBB. Muhammad berkata sehingga kini Malaysia sentiasa komited memberi sokongan bagi mencapai keamanan sejagat menerusi panji PBB dan ia terbukti melalui penglibatan dalam 37 misi sama ada sebagai tentera pemerhati atau pengaman. Katanya antaranya di Kongo, Somalia, Namibia, Kemboja, Bosnia-Herzegovina, Timor Leste dan yang terkini di Lubnan. Malah kini ATM masih terlibat dalam 5 misi antarabangsa di bawah PBB. Sementara itu, menjawab celahan Datuk Seri Dr. Syahidan Kassim sama ada kerajaan bercadang menghantar tentera pengaman ke Palestin melalui Pertubuhan Kerjasama Islam. Muhammad berkata perkara itu diserahkan untuk pertimbangan Wisma Putra memandangkan ia melibatkan negara lain. Dalam perkembangan lain, Muhammad berkata ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM iaitu Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia akan memulakan proses perolehan aset baru. Beliau berkata antaranya melibatkan perolehan 60 kereta perisai infrati buat TDM, 3 kapal misi pesisir dan kerja-kerja memasang pulih 2 aset kapal selam untuk TLDM serta 12 helikopter baru untuk kegunaan UDM. Katanya keselamatan persepadanan pula akan terus diperkukuh dan dipertahan dengan pembinaan 7 pos imbangan antaranya di Melikin dan Pak Dalih Sarawak. Menyentuh mengenai perkembangan kapal tempur pesisir, Muhammad berkata pembinaannya diteruskan atas dasar ia amat diperlukan bagi memperkukuh dan meningkatkan keupayaan operasi TLDM. Katanya kementerian beri tumpuan sepenuhnya untuk melangkah ke hadapan, pastikan LCS ini siap ikut jadual seperti kontrak jadual ke-6 yang ditangani pada Mei lalu.